Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan memulakan pengajian yang pertama kita, pengajian kitab Qisasun Nabiyyin. Kitab Qisasun Nabiyyin ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ianya bermula dengan lafaz man kasara al-asnam. Man kasara al-asnam. Man artinya siapa, kasara memecahkan, al-asnam berhala-berhala. Dan pertama ialah ba'i'u al-asnam. Ba'i'un asnami, itu penjual berhala-berhala. Kalau kita lihat di sini, asnam asalnya daripada perkataan sonamun, dan jamaknya ialah, pluralnya ialah asnam. Asnamun, mana berhala-berhala. Ba'i'un asalnya daripada perkataan ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u artinya menjual. Isim fa'il kepada ba'a yabi'u ialah ba'i'un, iaitu yang menjual. Ini artinya jual ataupun menjual. Man kasara al-asman. Kasara, kalau kita buka dictionary, kita dapati bahawa maknanya ialah, asalnya ialah kasara yaksiru. Mudhari'nya ialah yaksiru. Kasara yaksiru artinya memecahkan. Kemudian seterusnya, ayat bermula dengan qabla ayyamin. Qabla ayyamin kasiratin. Qabla ayyamin kasiratin, kemudian diulangi sekali lagi, iaitu kasiratin jiddan. Kasiratin jiddan. Qabla ayyamin, kalau kita terjemahkan secara lafzi, secara harfiah, qabla artinya sebelum, ayyam artinya hari-hari, kasira artinya banyak. Kasira ini juga mana banyak, jiddan artinya sangat. Tapi maksud ayat ini bukan bermakna sebelum hari-hari banyak-banyak sangat. Maksud dia qabla ayyamin kasiratin, ini bertahun-tahun dahulu, hari-hari yang telah berlalu dengan panjangnya. Ayyam kasirah, banyak, panjang. Qabla artinya a long time ago. Kasirah. Kasiratin jiddan, diulang sekali lagi ni, mentakkidkan kasirah, dan ditakkidkan lagi dengan jiddan, sangat. Qabla ayyam kasiratin jiddan. Kalau kita tengok sini,
qabla ini zaraf. Kan zaraf artinya perkara yang menceritakan tentang masalah tentang masa berlakunya perbuatan. So masa dan dia adalah mudhaf. Mudhafun selepas dia mestilah kasrah. Selepas qabla mestilah kasrah. Di sini kasrah dengan baris bawah. Dijar. Mana selepas qabla mestilah dijarkan. Artinya dijarkan di sini ialah dijarkan dengan baris kasrah. Qabla ayyamin. Dan kasiratin ialah sifat kepada ayyam. Sebab itulah kasiratin memiliki baris yang sama dengan ayyamin. Ayyam dikasrahkan oleh qabla dan kasiratin dikasrahkan oleh kerana mengikut ayyam, kerana ia merupakan kata sifat kepada ayyam. Manakala kasiratin yang kedua ini ialah ta'kid. Ta'liq itu yang memperkuatkan kasiratin yang pertama. Ini dari segi grammar bahasa Arab, kasiratin yang ini ta'kid akan mengikut baris sebagaimana baris yang diterima oleh kalimah yang ditakkidkan olehnya, yang diperkuatkan olehnya. So qabla ayyamin kasiratin jiddan, ini dalam istilah grammar kita panggil maf'ul mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq daripada perkataan jadda, main sungguh-sungguh, artinya sungguh-sungguh, lama sungguh berlakunya peristiwa. So qabla ayyamin kasiratin jiddan, kana fi qaryatin adalah fi qaryatin, di sebuah kampung. Kana adalah fi qaryatin, ada seorang lelaki, rajulun, ada seorang lelaki masyhurun, yang masyhur, yang masyhur juga jiddan, sangat masyhur, jiddan. So dalam terjemahan moden kita tak perlu menterjemahkan kana, terus saja kita kata di sebuah kampung ada seorang lelaki yang masyhur. Jiddan ini menunjukkan sangat. So ada seorang lelaki yang sangat masyhur. Kalau diperhatikan penggunaan kana ini dalam bahasa Inggeris, dia bermakna was. Kerana peristiwa ini, cerita ini cerita kisah lampau dan dia melibatkan kalau masa, verb to be, iaitu makna dia was. So dalam bahasa Melayu kita tidak memiliki tense. So apa yang kita faham di sini melalui korina ataupun konteks yang menunjukkan masa yang lalu, walaupun terjemahan kita hanya kita mengatakan bahawa di dalam sebuah kampung itu ada seorang lelaki yang masyhur, sangat masyhur. Kan cerita. Yang kedua, kita tengok dari segi apakah hubungan di antara satu kalimah dengan satu kalimah yang lain. Kita tengok kana di sini. Kana berkendakkan kepada isim. So isimnya diletakkan jauh. Kana sini. Dan isim kana mestilah berada dalam keadaan rafa'. Keadaan rafa'. Dan rafa' ini boleh ditunjukkan melalui tandanya. Tanda yang ada pada rajulun ini tanda rafa'. Tanda menunjukkan bahawa dianya adalah isim. Isim kepada kana. Kerana setiap isim ataupun fa'il kepada kata kerja, oleh kerana sini kata kerja nakis, maka kita tak namakan dia itu fa'il.
kita namakan dia sebagai isim. So isim dia adalah rajulun. Sebenarnya rajul ini dibariskan baris dhammah, ini tanda bagi keadaan rafa'. So maksud kita rafa' di sini adalah kemungkinan dia berada dalam keadaan dia itu sebagai mubtada, dia sebagai fa'il kepada perbuatan, dia sebagai khabar, fa'il sama ada naib fa'il. Semua keadaan ini akan menerima keadaan rafa' yang dikatakan dalam ayat. Dan semua ini mesti ada sign ataupun tandanya. Dan tanda bagi rafa' salah satunya ialah berbaris dhammah. So kana rajulun masyhurun, ini kata sifat kepada rajul. Ini sifat kepada rajul, dan baris kata sifat mestilah sama dengan kata kalimah yang hendak disifatkan. Ini kita panggil mausuf. Nah ini sama dengan yang ini, iaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. So kana fi qaryatin, fi huruf jar, qaryatin majrur. Selepas saja kata sendi, mestilah dijarkan kata nama. Kata nama yang dijarkan itu ditunjuki oleh baris kasrah yang ada di sini. So kana fi qaryatin rajulun masyhurun jiddan. Dan qabla ayyamin kasiratin ini adalah zaraf kepada ini ya, kana fi qaryatin rajulun masyhurun jiddan. Wa kana ismu hadha ar-rajul azara. وكان اسم هذا الرجل آزر. وكان اسم هذا الرجل هذا الرجل آزر. Nama lelaki ini, yakni rajulun masyhur ini, adalah Azar. Kalau kita tidak mempedulikan kana, maka kita hanya terjemah, kita kata lelaki, nama lelaki ini adalah Azar. Adalah sini bermakna kana. Walaupun dalam bahasa Inggeris kita kata ianya was. Misalnya was. The names of this man was Azar. So sini kita kata kata kerja nakis memerlukan isim. Ini isimnya. Ini mudhaf. So haza isim isyarah. Isim isyarah. Ini kata nama yang ditunjuki oleh haza, maka kita namakannya musyarun ilai. Musyarun ilai. Haza, ini frasa, frasa isim isyarat. Frasa isim isyarat menjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaih kepada isim. Sebab itulah baris ar-rajul itu baris bawahkan. Karena setiap mudhaf ilaih mestilah berbaris bawah. Azar ini mabni, dia tidak berubah barisnya. Manakala azar asalnya ialah azaru. Tetapi oleh kerana masuknya kana, was, dia akan menjadikan predikat di sini, itu khabar, akan berkeadaan nasab. So kalau tidak ada kana, kita baca ismu hadzal rajuli azaru. Tapi kalau kita masukkan kana, maka ubah azaru akan menjadi azara. So kana ismu hadzal rajul
azara. Wa kana azaru yabi'ul asnam. Wa kana azaru yabi'ul asnam. Wa kana azaru yabi'u al-asnam. Wa kana azaru yabi'ul asnama. Satu lagi kita perlu ingat bahawa perkataan azaru ni ialah asalnya azaru. Awal-awal lagi perkataan ini tidak mempunyai tanwin. So perkataan yang tidak mempunyai tanwin kita namakan isim ghairu munsharif. Sini isim ghairu munsharif, yakni isim yang tidak memiliki tanwin. Ghairu munsharif. Jadi kalau dia dijarkan, dinasabkan pun dalam keadaan tidak memiliki baris. So wakana azaru di sini juga tidak memiliki tanwin. Wakana azaru, dan adalah azar. Yabi'u, kerja dia menjual. Tadi kita dah sebut ba'a yabi'u bermakna menjual. Ba'a yabi'u menjual al-asnama. Sedangkan kita tengok peristiwa ini adalah peristiwa menceritakan kisah peristiwa yang lalu. Kalau kita buang kana, ini menunjukkan perbuatan sedang berlaku. Tapi kalau kita masukkan kana, artinya perbuatan itu sedang berlaku ataupun berterusan berlaku di zaman yang lalu. Kana yabi'u yang boleh kita translatekan, ini kalau masuk kana, kalau digabungkan dengan fi'il mudhari', kana plus fi'il mudhari' akan menjadi dalam bahasa Inggeris perbuatan yang used to. Used to artinya used to sell, selalu menjual. So wa kana azaru yabi'u al-asnam. So kana ini isim, kana ni fi'il nakis, azaru adalah isim kana. So yabi'u sini ada fi'il dan fa'ilnya, pelaku dia ialah azal, dalam sini ada huwa, dan al-asnam adalah maf'ulun bih, di baris ataskan kerana dia menjadi objek kepada kata kerja yabi'. Dalam istilah bahasa Arab kita panggil maf'ulun bih. Wa kana fiha hadhihi al-qaryah baitun kabirun, baitun kabirun jiddan. Kana adalah fi hazihi, di kampung ini, fi hazihil qaryati, di kampung ini ada baitun kabirun. Binaan yang sama juga sebagaimana kana tadi, kana fi qaryatin rajulun masyhurun jiddan. So, di sini juga kita ada sama juga, iaitu kana di sini ini fi'il nakis, kata kerja nakis, mesti perlu kepada isim. Dan isim dia kalau selepas dia itu ada jar majrur, maka biasanya isim dia itu terletak jauh. Terutama sekali bila isim dia itu adalah isim nakirah, diletakkan jauh di sini. So, kana baitun kabirun jiddan fi hadhil qaryah. Ini asal binaan ayatnya. Tapi disebabkan ada masalah yang tertentu, misalnya kewujudan jar dengan majrur di sini dan juga adanya nakirah di sini, dipisahkan kana daripada isimnya, terletak jauh. So kana ini baitun, milik dia sini. So kana baitun kabirun. Baitun isim kana mestilah berbaris, mestilah berkeadaan rafa' dengan baris dhammah. Kabirun ialah kata sifat baitun. Baitun juga berkeadaan
rafa di sini. Rafa, ini pun rafa, ataupun kita kata marfu. Isim ini berkeadaan marfu dengan baris. Baris ini baris dhammah. Kata sifat juga harus berbaris dhammah. Jiddan ini maf'ul mutlaq. So fi huruf jar hadhihi. So ini kana, ini isim dia. Semuanya adalah isimnya. Dan ini khabar, khabar kana. Khabar kana. So, ayat sepatutnya kana baitun kabirun jiddan fi hadhihi al-qaryah. Ayat yang seterusnya ialah wa kana fi hadzal bait في هذا البيت وكان في هذا البيت أصنام kasiratun jiddan, jiddan. Wa kana fi hadzal baiti asnamun kasiratun jiddan. Dan adalah di rumah itu, di rumah ini terdapat asnamun, banyak berhala-berhala, dan diulangi sekali lagi, asnamun kasiratun, banyak berhala. Jiddan menunjukkan sangat, ini sangat banyak berhala. Ini berlaku kurang. Cuba kita tengok. Kana sepatutnya ayatnya harus begini. Kana sepatutnya isim kana ialah asnam, dan adalah asnam, terdapat banyak asnam di dalam rumah ini, yakni rumah masyarakat di mana Azar dan Ibrahim hidup. Wa kana fi hadzal bait asnamun, asnamun, dan asnam yang kedua ini, itu asnam ini ada ta'kid kepada asnam ini. Kerana asnam jamak taksir, sebab itulah kasirah dihukumkan sebagai muannas yang mufrad. Sebab itulah kata sifat juga haruslah muannas, kata sifatnya juga adalah muannas yang mufrad. Wa kana fi hadzal bait asnamun kasiratun jiddan. Kemudian ayat seterusnya ialah wa kana an-nas yasjuduna li hadhihi asnam. Wa kana, dan adalah manusia, itu masyarakat di mana Azar dan Ibrahim hidup. Yasjudu artinya menyembah, sujud, li kepada hazihi asnam, kepada berhala-berhala ini. Sebelum ini kita sudah jelaskan bahawa jika sekiranya kana digabungkan dengan fi'il mudhari', maka ayat itu menunjukkan
perbuatan yang istimrar, iaitu perbuatan yang kerap berlaku ataupun sentiasa berlaku. So kana asalnya ialah kana yasjudu. Kana yasjudu. Ini fi'il naqis dan ini fi'il mudhari'. Used to. Seterusnya. Wa kana an-nasu yasjuduna. Oleh kerana nas itu adalah jamak, ini isim jamak, so yasjudu akan ditambah dengan waw nun untuk menunjukkan jamak, yasjuduna. Dan satu lagi perkataan yang harus kita ketahui ialah perkataan sajada, mudhari'nya ialah yasjudu, yasjudu. Sajada yasjudu mestilah memakai silah li. Sebab itu di sini ada li. Yasjudu li. Berbanding dengan abada ya'budu. Sebelum ini dia telah disebutkan yang akhir sekali abada ya'budu tidak menggunakan li. So wakana nas yasjuduna li hadhil asnam. Oleh kerana asnam ini jamak taksir, maka hukumnya mufrad, sebab itulah kita menggunakan isim isyarat hazihi untuk menunjukkan perempuan ataupun muannas yang mufrad. Seterusnya, wa kana azaru yasjudu, sama dengan ini juga. Ini orang ramai. Manakala Azar sendiri, wa kana azaru, ini ayah Ibrahim, azaru, dan adalah ayah Ibrahim yang bernama Azaru yasjudu. Yasjudu li hadhihi asnam. Wa kana Azaru yasjudu li hadhihi asnam. So lain kali kalau kita menggunakan perkataan sajadah yasjudu untuk sujud kepada sesuatu, maka seharusnya kita menggunakan perkataan li, sajadah li. Wa kana azaru yasjudu li hadhihi. Kerana azar juga selalu menjadi tabiat, menjadi kebiasaan dia sujud kepada hadhihi, ini asnam-asnam ini. Dan ayat seterusnya ialah wa kana azaru ya'budu, wa kana, dan adalah azaru. Sebelum ini kita telah jelaskan azar tidak mempunyai tanwin kerana dia isim ghairu munsharif. Wa kana azaru ya'budu, ini menyembah al-asnam, hadhil asnam, hadhil asnama, hazihil asnama. So kalau kita lihat sini, masih lagi perbuatan ini berlaku secara istimrar, berterusan, ataupun perbuatan kita panggil habitual, yang sentiasa berlaku. Dan kita tengok perbuatan abada ya'budu ini asalnya ya'budu daripada kata kerjanya ialah abada. So abada daripada kata kerja abada ya'budu. Perkataan abada ya'budu tidak sebagaimana sajadah yasjudu memerlukan kepada silah huruf jar, tetapi untuk abada ya'budu memerlukan objek secara langsung. So abada ya'budu daripada wazan fa'ala yaf'ulu. Terus sebab tu kita tengok asnam dibariskan fathah kerana ianya dinasab, kerana menjadi objek ataupun maf'ul
bih, kepada perbuatan abada ya'budu. So, wa kana Azaru ya'budul hadhil asnam. InsyaAllah di sesi yang akan datang kita akan sambung kembali tajuk yang baru, iaitu tentang tajuk waladu Azar, iaitu anak Azar Ibrahim AS. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.